Itu Yang Mulia Profesor Zefri Arif merupakan penerima anugerah pemimpin belia berjasa, memperkatakan mengenai dengan pengupayaan nasionalisme dalam kalangan belia medsos ataupun media sosial ini. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daud, Intan, apa khabar? Alhamdulillah. Kami berdua sihat walafiat. Alhamdulillah, begitulah. Ya, kita sehari-hari mesti ceria. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Ya, kita pun sudah berada di bulan Rajab menghampiri Ramadan ini. Banyak aktiviti-aktiviti juga yang akan kita ni walaupun menghampiri ke nyorang bulan Februari yang akan kita ni nantikan bulan Keramat, di mana sambutan Hari Kebangsaan yang ke-40 tahun ini. Perkatakan semua yang berbaur nyorang semangat betul sekali, Intan. Jadi sesuailah dengan perbincangan kita ni pada pagi ini ya, Prof, iaitu pengupayaan nasionalisme dalam kalangan belia medsos ini. Jadi kenapa nasionalisme penting bagi setiap individu ini? Ya. Baik, terima kasih oleh penonton yang saya hormati, terutama golongan belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, berketepatan seperti apa yang dikatakan tadi, bahawa kita sudah menghampiri Hari Kebangsaan, dan biasanya bulan Februari ini dikenali sebagai bulan kebangsaan atau bulan kemerdekaan. Jadi macam-macam sambutan yang diadakan yang berorientasikan kepada semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan tersebut. Betul. Baik, itu satu soalan yang penting yang dianggap fundamental, iaitu apakah setiap individu ini perlu ada semangat nasionalisme. Jadi kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Biasanya nasionalisme ini dilaraskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Jadi kita lihat apa nilai bangsa di sana. Jadi kalau kita bercakap tentang nasionalisme, tentulah sesuatu yang berangkat daripada kebangsaan itu sendiri. Iaitu kalau kita orang Brunei, bagaimana orang-orang Brunei, bangsa Melayu Brunei macam mana. Jadi semangat-semangat seperti itulah yang akan diangkat ataupun dinilai ataupun diperhatikan, malah dipraktiskan. Jadi setiap orang, tidak kisahlah sama ada kanak-kanak ke orang remaja, belia, dewasa, orang tua, ataupun lelaki ke perempuan ke, Melayu ke bukan Melayu ke. Kalau ia orang Brunei, tentulah sesuatu yang paling tidak dia mesti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan Brunei. Jadi ini juga dikaitkan tentang ketatanegaraan, kejati dirian, dan macam-macam lagi yang dilihat sebagai apakah kita ini orang Brunei, dan bagaimana kita boleh memperlihatkan bahawa kita adalah orang Brunei di mata dunia. Jadi itu adalah satu hal yang sangat fundamental, iaitu hal yang berkaitan dengan bangsa. Okey, baik. Mantap sekali jawapan yang dapat dikongsikan bersama. Sekali itulah pentingnya bagi setiap individu mengenai dengan nasionalisme ini. Jadi ni Prof, yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita, di manakah zon aktif masyarakat ni? Baik. Tadi kita bercakap tentang kebangsaan, maka bila kita cakap tentang bangsa, tentu ada masyarakatnya, tentu ada komunitinya, dan dalam komuniti ada kelompoknya. Ada masyarakat, kalau di sini kita melihat ini adalah komuniti penyiaran. Di luar sini, luar lagi ada macam-macam. Ada komuniti pelajar, ada komuniti pekerja, ada komuniti anggota keselamatan awam, dan macam-macam lagi. Jadi itu kita lihat. Apa yang ditanya kali ini tadi, bagaimana kita boleh melihat ataupun memberikan satu takrifan tentang zon aktif. Zon aktif. Nah, kalau zon aktif ini maksudnya suatu tempat itu aktif, ada penglibatan, ada orang yang bergerak, ada orang yang berinteraksi, berkomunikasi. Jadi zon aktif ini harus dapat dilihat dalam konteks yang lebih besar, itu yang melibatkan lebih daripada satu unit masyarakat. Bila satu unit masyarakat, maksudnya lebih daripada satu orang. Jadi bisa kata zon aktif. Sekarang kita berada dalam satu kelompok zon aktif. Sekarang zon aktifnya ialah kita berada di Rampai Pagi. Zon aktif Rampai Pagi tidak hanya melibatkan kita, tapi juga melibatkan para penonton di rumah. Jadi itu bila mereka berinteraksi dengan kita dan memberikan komitmen kepada apa yang kita lakukan, maka itulah zon aktif. Kemudian kita lihat ada banyak lagi zon aktif. Bisa kata di sekolah-sekolah ada zon aktif yang melibatkan murid-murid, pelajar, guru, pensyarah dan sebagainya. Kalau zon aktif di
masjid siapa? Itulah para petugas pegawai masjid, imam, bilal, marbut, makmum. Kalau zon aktif di mana? Katalah di pusat membeli belah. Siapa? Tentulah penjual, pembeli ataupun orang yang kuai lintas, kata apa, window shopping katanya. Jadi itulah zon aktif. Jadi kita kenal pasti bagaimanakah kita boleh memberikan satu takrifan tentang zon aktif belia. Di mana belia ini berada. Sekarang kita lihat bahawa belia itu pada komposisi takrifannya ialah mereka yang berumur di antara 15 ke 35 tahun. Kemudian kita lihat keaktifan belia ini juga berangkat daripada suasana. Kita lihat ada belia yang masih bersekolah, ada belia yang sudah berada di pusat pengajian tinggi, kemudian ada belia yang sudah bekerja, kemudian ada belia yang sudah berumah tangga, dan ada belia yang berniaga, ada belia yang barangkali bersukan, beriadah dan sebagainya. Jadi di situlah kita lihat zon aktifnya di mana. Di mana paling banyak belia kita boleh kita lihat di kompleks di kompleks sukan, tempat riadah, di masjid juga ada, di sekolah pastilah, di gedung perniagaan. Itu adalah antara zon aktif belia. Jadi kita harus tahu bagaimanakah kita boleh memberikan satu konsentrasi kepada pergerakan belia, dan juga bagaimana kita boleh melibatkan belia ini dalam satu gerakan yang kita namakan sebagai gerakan nasionalisme, iaitu meningkatkan keupayaan mereka dalam menanai semangat-semangat kebangsaan itu. Jadi kita perlu melihat bagaimana kalau mereka berada di masjid, berada di sekolah, berada di taman permainan dan sebagainya. Jadi itu adalah antara penyenaran zon aktif yang membolehkan kita melihat apakah yang boleh dilakukan oleh belia berkenaan dalam zon aktif mereka. Jadi Prof, bila memperkatakan mengenai dengan zon aktif ataupun perkataan aktif tersebut perlunya bermula daripada semangat sebetulnya. Betul. Dan kita ingin mengetahui bagaimanakah bagi khususnya kepada para belia Ketani berperanan dalam membangkitkan semangat ni nyorang nasionalisme ni, macam mana ni caranya? Baik, ini melihat kepada satu gerakan besar kerana semangat nasionalisme bukan untuk individu, bukan seorang. Dia mesti ada satu semangat community, common. Maksudnya satu semangat yang bersamaan. Jadi kalau seorang itu aktif, maka orang di kelilingnya juga aktif. Jadi itulah kita lihat bahawa zon aktif itu seperti yang dikatakan adalah orang yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang boleh menggerakkan orang lain dalam suatu suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, selesa dan bagus. Jadi kita lihat bagaimanakah setiap belia ataupun kelompok belia ini dapat kita angkat mereka dan menyaksikan apakah mereka berpotensi untuk melihat ataupun mengimarahkan semangat kebangsaan atau semangat nasionalisme ini dalam kelompok zon mereka. Sebagai contohnya kita membincangkan tadi tentang medsos, media sosial. Kita lihat sekarang kalau kita masuk ke medsos macam-macam, ada TikTok, ada Facebook, ada IG, macam-macam lagi. Dan kita lihat siapakah yang banyak dalam itu. Tentulah kalau kita lihat secara rambang, gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang belia macam-macam. Ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang menjual produk, ada yang membuat ceramah, percakapan, perbincangan, berkarya dan macam-macam. Jadi kita lihat ini bagaimanakah setiap individu dalam kelompok itu dan juga melihat pada kelompok masyarakat itu dapat memberikan satu pencernaan terhadap apakah yang boleh mereka lakukan dalam konteks nasionalisme. Jadi kita kembali pada asas tadi, nasionalisme itu ialah berkaitan dengan kebangsaan. Dan kita lihat lagi dalam usaha kita sekarang ini dalam menyambut Hari Kebangsaan ke-40 tahun ni, dengan temanya bersatu mencapai cita negara. Jadi kita kembali kepada asasnya. Apakah yang mereka faham tentang cita-cita negara, hasrat negara, kemahuan negara? Kita kembali kepada konsep dan asas kepada pembentukan negara Bulan Darussalam yang berpaksikan kepada Melayu Islam Beraja. Itu adalah paksi utama. Dan kita lihat lagi ada macam-macam yang telah dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia tentang sekatan negara zikir, tentang wawasan 2035, kemudian tentang calak kebrunaian. Jadi ini adalah antara
intipati ataupun gerakan yang boleh kita lakukan menerusi pancangan-pancangan tadi, iaitu bisa kata bagaimanakah mereka boleh memahami konteks Melayu Islam Beraja itu sebagai satu pakaian kehidupan ataupun satu landas kehidupan ataupun satu gerakan yang membolehkan mereka hidup dalam suatu suasana yang aman, selesa dan dapat memberikan satu pencerahan terhadap inilah orang Brunei, inilah bangsa Brunei, inilah belia Brunei yang kental dengan semangat kejati diriannya, yang faham tentang calak kebruneian, yang tahu tentang asal negara, tentang wawasan 2035 dan negara zikir, dan semua itu adalah perkara-perkara yang perlu dilihat. Jadi misal kata untuk untuk pengetahuan dan juga pengamalan Melayu Islam Beraja itu apa yang boleh mereka lakukan. Untuk misal kata mencapai wawasan 2035, apa yang mereka boleh lakukan. Dan begitulah untuk mengekalkan calak kebruneian itu apa yang mereka boleh lakukan. Jadi kembali pada asasnya mengetahui apakah ciri-ciri dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pancangan-pancangan yang kita katakan tadi, bahawa mereka harus faham pertamanya tentang bagaimanakah sesuatu konsep itu dapat dilaksanakan dan bagaimanakah konsep-konsep tadi dapat dilihatkan sebagai satu pemasyarakatan. Ya? Jadi kalau kita lihat bagaimana misal kata belia-belia yang aktif dalam media sosial ini dapat mengarah kepada itu. Maka itulah yang kita cari sekarang dan itulah yang perlu kita berikan haluan dan itulah yang perlu kita beri panduan kepada mereka agar belia-belia Brunei ini akan dapat diuji dengan zaman, dengan segala cabaran global, dan mereka tetap utuh dengan calak kebruneiannya dan mereka tetap utuh dengan konsep Melayu Islam Berajanya, dan mereka tetap dapat memberikan satu pencerahan terhadap bagaimanakah wawasan 2035 itu dapat dicapai, dan juga banyak lagi asrat negara yang kita rancanakan, dan mereka perlu memberikan komitmen tinggi. Betul. Komitmen yang kental terhadap apa saja yang dikatakan tentang nasionalisme, apa saja yang dikatakan tentang kejati-dirian, ketatanegaraan, dan juga hal-hal yang berbangkit daripada kemasyarakatan atau kemaslahatan orang Brunei yang perlu dilihat pada satu tahap yang lebih tinggi dan juga secara mendalam. Jadi itulah yang kita lihat. Bagaimanakah setiap belia tadi perlu faham tentang apakah yang ada di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Betul. Dan mereka perlu memberikan komitmen. Itu tadi. Betul sekali. Jadi betul Intan, bila kita perhatikan Prof dan juga Intan, para belia kita inilah merupakan penerus generasi ataupun penerus untuk membentuk bagaimanakah kita nantinya selaku rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam pada tahun 2035 nanti, Intan, ya. Ya, dan apatah lagi ya Prof ketika ini dengan penggunaan teknologi yang cukup meluas ini. Betul. Inilah waktunya para belia untuk menggunakan media sosial ini untuk digunakan untuk kita ni memberikan mengenai dengan semangat patriotisme ataupun nasionalisme. Apatah lagi kalau seorang individu itu merupakan influencer yang menggunakan akaun tersendiri ini untuk memberikan dan juga mengembangkan lagi mengenai dengan patriotisme dan juga nasionalisme, ini pastinya akan dapat mempengaruhi pengikut-pengikut yang lainnya. Betul. Jadi seterusnya ni Prof mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita juga apakah antara kegiatan yang boleh dilakukan oleh belia bagi meningkatkan kesedaran nasionalisme. Itu yang dikatakan tadi tentang kesedaran tu. Masing-masing diri atau masing-masing individu belia itu perlu faham dan bagaimana mereka boleh berkomitmen dan juga dapat merealisasikan segala hasrat ataupun cita-cita negara tadi. Dan ini perkara yang baru kita saksikan pada minggu lepas, geng subuh ni. Kita lihat saya perhatikan di masjid-masjid yang telah di pinpoint tentang kegiatan itu, ramai belia. Saya perhatikan ramai belia. Dan mereka ni datang secara berkelompok. Dan itu adalah satu semangat yang kita lihat bagaimana semangat itu perlu barangkali diimarahkan, dilibarkan kepada skop yang lebih besar lagi. Tidak hanya pada hari-hari yang dilihat sebagai satu acara ataupun dimajliskan, tapi pergi ke masjid itu pada setiap waktu bila ada luang dan menunaikan ibadah. Itu satu contoh ya. Dan kita lihat lagi sekarang kita perhatikan dalam usaha untuk melihat keberadaan belia dalam konteks perniagaan. Kita perhatikan ada banyak belia yang membuat inovasi dalam konteks perniagaan, dan mereka ini berkecimpung dalam dunia perniagaan dengan sejumlah semangat yang ada. Jadi apakah yang mereka perlu ada, apakah yang perlu mereka lakukan dalam
memberikan satu skala yang lebih besar terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini yang dikatakan tadi bahawa dalam zon aktif itu mereka perlu ada rangkaian, networking. Mereka perlu hadir bersama kelompok yang lebih besar. Misal kata mereka yang berada di dalam perniagaan harus berkumpul, berbincang dengan mereka yang dalam bidang profesional perniagaan, mengikuti dewan-dewan perniagaan, mengikuti komuniti perniagaan baik di dalam atau di luar negara untuk melihat pada bandingan dan juga melihat panduan. Mereka yang berada dalam bidang misal kata akademik, yang melihat tentang misal kata penggunaan teknologi AI sekarang, dan itu adalah satu perkara yang menjadi penting. Tapi kita lihat lagi bahawa teknologi adalah satu alat, tapi yang penting kesedaran itu. Kesedaran untuk berbangsa, bernegara, beragama, berbahasa, itu penting. Jadi kalau itu sudah ada pada diri masing-masing, maka apa saja pun yang akan dilakukan tentu akan menjadi satu perkara yang mudah. Misal kata dia mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dalam konteks misal kata perniagaan. Dia seorang pereka passion kata. Ya kan? Jadi passion itu haruslah berlandaskan dengan Melayu Islam belajar dan sesuai dengan masyarakat kita. Itu juga melihat pada kebangsaan. Dan juga sebagai seorang pereka passion, pada setiap waktu dia akan memperagakan dirinya dengan passion-passion yang sesuai dengan iklim kita, dengan sesuai dengan konsep negara kita, dan itu juga satu dikatakan semangat kebangsaan. Misal kata dia pergi ke majlis-majlis dengan pakaian yang sangat sopan. Jadi itu juga melihat bagaimana seorang belia itu telah memproksikan dirinya sebagai seorang belia yang berpotensi menjadi belia pemangkin kepada pencernaan dan kemajuan negara. Dan ini kita lihat ya, ada banyak lagi yang kita perhatikan. Misal kata tadi cakap tentang berkarya tadi. Jadi misal kata dia menggunakan TikTok, IG untuk mempamerkan karya-karyanya yang berkaitan dengan kebangsaan. Misalnya kata seorang pelukis, belia pelukis, dia mempamerkan lukisannya di IG atau membuat TikTok atau membuat pameran yang berkaitan dengan kebrunaian, ataupun seorang jurufoto melihat pada hal-hal yang berbangkit dengan seni bina Brunei yang melihat pada ciri-ciri kebrunaian, atau seorang misalnya kata seorang penulis mengisahkan tentang bagaimana semangat yang perlu ada pada watak yang ada dalam ceritanya itu, yang dapat memberikan satu referensi bahawa ini adalah watak orang Brunei yang perlu diangkat dan perlu dihadirkan dalam setiap masa bagi memastikan setiap cita-cita negara itu akan terlaksana dan tercapai dengan baik, dan juga dapat memberikan satu perangkat yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai kebrunaian itu pada tahap yang lebih besar dan luas. Dan itu adalah antara yang kita lihat pada masa ini, iaitu bagaimanakah belia-belia Brunei, anak-anak Brunei ini yang melihat pada landas ataupun ruang platform teknologi media sosial ini sebagai satu usaha untuk mengimarahkan, untuk mengangkat, menyedarkan orang lain, orang ramai tentang semangat nasionalisme yang ada pada dirinya, yang perlu juga dapat dipraktiskan oleh seluruh masyarakat Brunei, dan apatah lagi orang luar akan melihat itu sebagai satu aset bangsa yang tinggi, dan juga satu keperluan untuk melihat kepada identiti. Kerana kita bercakap nasionalisme ada kaitannya dengan identiti. Macam bagaimana misalnya kata bagaimanakah kita membezakan orang Brunei dengan orang lain. Misalnya kata bagaimanakah kita melihat satu isu dan kita menangani satu isu dengan semangat kebruneian, dengan semangat nasionalisme. Jadi perkara-perkara ini ada satu hal yang sangat panjang kalau kita lebarkan, kata kita bincangkan secara detailnya, secara rincinya. Tetapi apa yang kita lihat di sini ialah tentang pertama tadi kesedaran. Pertama, kedua tentang komitmen, ketiga tentang kesungguhan untuk melihat bahawa adanya laluan lain yang membolehkan semangat kebangsaan itu dapat disalurkan. Tidak hanya barangkali hanya bulan Februari ataupun 23 Februari saja kita melihat semangat nasionalisme itu harus ada, tapi sepanjang tahun, sepanjang masa, bahawa kita pada bila-bila masa, di mana saja kita adalah belia Brunei, kita adalah orang Brunei. Masya Allah ya. Dan kita sebetulnya merasa bersyukur, amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dianugerahkan ataupun diberikan seorang raja ataupun seorang pemimpin yang prihatin kepada
mendaulatkan ataupun mementingkan ajaran agama Islam ini sebagai landasan dalam kehidupan Ketani, dan agama Islam merupakan agama rasmi di negara Ketani, dan mementingkan amalan Al-Quran menjadi panduan Ketani, ya Prof, ya. Dan saya ini sebetulnya lebih kepada, jika tadi Intan ada sempat menanyakan zon aktif, ya, bila zon aktif digabungkan bersama dengan para belia Ketani ini kan. Jadi para belia Ketani masih lagi mungkin dalam perfilman lah, misal contohnya. Daripada kendati Ketani menghasilkan karya filem, contohnya. Ini dalam zon aktif, ya. Satu hasil karya yang mungkin lebih kepada perkara-perkara mistik. Kenapa tidak untuk Ketani menghasilkan satu jalan cerita yang menjurus ke arah keagamaan, ya? Contohnya, ya. Jadi Ketani dapat mendalami ajaran agama itu, apakah sebetulnya agama itu, pengertian agama yang sebenarnya, dan kemudian Ketani filmkan hasil penyelidikan itu menjadi sebuah satu naskah ataupun cerita. Pendapat Prof sedikit sebelum kita mengakhiri wawancara kita. Baik. Ini sangat menarik, ya, persoalannya dalam dunia perfilman, ya. Karena saya juga berada dalam bidang itu, dan ini cukup menarik, ya, kalau sepanjang 40 tahun kita lihat merdeka kebangsaan ini. 4 minit. Dalam 4 minit kan? Dalam 40 tahun. Kita lihat apakah yang telah dilakukan oleh orang-orang tani yang dalam bidang perfilman. Setakat ini kita sudah ada lebih daripada 10 buah filem tempatan yang telah dihasilkan, dan yang akan yang terbaru lagi pada bulan 2 nanti ada satu lagi filem, The Waiters katanya, ya, itu daripada teman-teman kita dari golongan penggiat filem. Baik, soalan yang sangat menarik, ya. Mengapa banyaknya yang suka hal-hal mistik ini, hal-hal cerita hantu, apa kita mau hantu pada setiap masa? Tapi kita lihat agama, kalau kita kaitkan tentang nasionalisme, kita kembali kepada perlembagaan. Perlembagaan tadi apa? Bahasa rasmi kita, bahasa Melayu, agama rasmi kita, agama Islam. Itu. Kemudian kita lihat tentang elemen-elemen yang dikatakan paksi-paksi terhadap pancang-pancang MIB, calak Brunei dan sebagainya itu. Maka kita sebagai orang yang mempunyai semangat nasionalisme, dia harus sedikit sebanyak menyuntikkan perkara itu dalam karyanya. Itu. Jadi kalau karya itu hanya bertendensi untuk hiburan semata-mata, tentu saja ia tidak akan memberikan satu signifikan terhadap bahawa ini adalah karya Brunei, atau filem orang Brunei, ataupun ini drama orang Brunei. Tapi apa kontennya? Ini bercakap tentang konten kreatif, ya. Masalah-masalah tentang konten kreatif yang berkaitan dengan industri perfilman. Jadi ada banyak filem yang telah dihasilkan, tapi kita lihat bagaimanakah kita dapat memberikan bahawa filem ini dapat memberikan satu representasi terhadap masyarakat Brunei dengan memberikan kepahaman dan kejelasan terhadap apakah isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang perlu ditangani dan perlu diberikan satu pencerahan. Berhibur satu perkara, tapi dalamnya itu perlu ada mesej, keputusan, perlu ada apa yang ingin disampaikan. Dalam media sosial. Misal kata kita ingin membuat sebuah filem jenaka, filem lawak, tapi lawaknya tentang apa? Jadi tentulah lawaknya tentang barangkali bagaimana untuk menjadi orang yang berguna pada masyarakat lain. Jadi orang yang bermanfaat. Jangan hanya lawak bodoh atau lawak hanya yang mengundang ketawa tapi tidak ada apa-apa yang melekat dalam hati kita. Tidak ada apa-apa yang tersentuh dari fikiran kita. Jadi itu kita perlu menghasilkan karya-karya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang seni, para belia, perlu ada sesuatu yang bisa kita sampaikan yang boleh memberikan satu proksi terhadap bahawa ini adalah karya orang Brunei yang mempunyai identiti yang tersendiri. Jangan terlalu ikut dengan orang lain. Orang lain membuat cerita filem hantu, maka kita buat filem hantu. Orang lain buat cerita ini, kita buat. Jadi biar istilahnya kita berbeza dengan yang lain. Kerana itu juga yang telah berbeza dalam konteks mempunyai identiti yang tidak terpengaruh dan tetap unggul. Betul. Kerana itu juga yang telah dititahkan oleh ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, di mana Ketani di Brunei
adalah menjadi orang Brunei dan kita ni berbeza dengan yang lain. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Prof kena berkongsi dan berkongsi ilmu. Sebetulnya banyak lagi ilmu-ilmu yang dapat kita ni gali, kita ni kongsikan bersama, tetapi masa sangat mencemburui kita untuk terus bersama. Walaupun sampai pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor kita Zefri Arif yang senantiasa menyumbangkan ilmu yang berguna kepada kita, Intan, ya. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.